إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita pada muka surat 132 jilid kelima daripada kitab terjemahan Zadul Ma'ad. Faslun, petunjuk Nabi SAW dalam pengobatan jerawat ataupun bisul, al-busrah. Baik, Ibnu Sunni menyebutkan dalam kitabnya riwayat dari salah seorang isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, Rasulullah SAW pernah menemuiku, saat itu di jariku tumbuh semacam jerawat. Beliau bertanya, engkau punya minyak wangi darirah? Aku menjawab, punya. Beliau berkata, bubuhkan di jerawatmu lalu ucapkan doa, Allahumma musaghir al-kabir wa mukabbir al-saghir saghir ma bi. Ya Allah, ya Tuhan yang mengecilkan yang besar, yang besarkan yang kecil, kecilkanlah jerawat yang ada pada hamba. Okey. Di sini kalau ikutnya qultu na'am, saya pun berkata ya. Qala dha'iha 'alayha, letakkanlah minyak darirah itu di tempat yang jerawat tadi. Nak bacalah doa ni. Okey. Di sini dia kata dhaiful isnad, sanadnya dhaif. Okey, kalau kita punya footnote di sini, footnote di sini dia kata okey, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nasa'i. Baik. Pada sanad yang terdapat waham, dia kata dhaif sanad lah. Kemudian dia kata di sini, darirah sendiri sebenarnya adalah ubat India. Darirah, ubat India. Kalau di sini terjemah kalau dalam apa nama, kita cari dalam Wikipedia, dia panggil pokok jerangau, jerangau. Yang digunakan untuk macam-macam jenis perubatan. Kalau kita Google, sini ada sahabat kita, dia tulis Google, mana dia beritahu di sini pokok tu, pokok jerangau, dia punya faedah dan khasiat dia, di antara faedah dan khasiat dia, kalau dalam bahasa kita lah, dia panggil pokok jerangau, telah digunakan secara tradisional sebagai antibakteria, antiseptik, antikonvulsi, dan anti kejang, dan boleh menyebabkan muntah. Maksud dia gitu, ada yang penyakit tadi lah. Rizom digunakan sebagai ubat untuk angin, kembung perut, pencernaan yang terganggu, dan demam yang tidak berpanjangan, rheumatis, penyakit saraf, gangguan usus, cirit-birit di kalangan kanak-kanak, jangkitan pada bronkial dan penyakit asma. Jerangau digunakan untuk penyediaan kodian minuman keras, dia kata, bahan aroma, perisa bir, dan membuat minyak wangi. Ini di antara kegunaan pokok ni lah. Darirah ni terjemah dalam bahasa kita jerangau. Jadi maknanya boleh Google tengoklah. Okey. Bizza ya, darirah. Darirah sendiri sebenarnya adalah ubat India berbentuk wangian dari sari batang pohon darirah. Dalam pokok, dalam batang darirah tadi, dalam bahan itu. Sifatnya panas dan kering. Berguna meredakan radang lambung. Lambung ni sebelah, kita sebelah sisi kita lah radang tu. Liver, hati, dan kekurangan cairan tubuh. Bahkan juga bisa menguatkan jantung. Terjemahan dia. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiyah bidarirah. Saya wangikan, tayyaba yutayyibun, mewangikan Rasulullah SAW, badan Rasulullah dengan dua tangan saya lah. Dengan tangan saya biyadiyah, dengan tangan saya bidarirah, dengan gunakan minyak darirah tadi. Fi hajatil wada', pada haji perpisahan, lil hilli, waktu
hil, waktu halal mana? Waktu lil hilli wa fil malah dikata wal ihram, dan ketika berihram. Maksudnya ketika ihram maknanya ketika Nabi SAW sebelum niat ihram lah. Sebab bila kita dah berihram, tak boleh lagi lah kita nak pakai wangian di badan kita kan. Cumanya yang tak boleh kena wangian sebelum ihram tu pada pakaian kita lah. Berdasarkan hadis. Di sana ada hadis baik, hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Okey. Dia kata aku mentatayyibkan, mewangikan Rasulullah SAW badan dia lah li ihrami, ketika Nabi nak berihram, qabla an yuhrim, sebelum Nabi SAW berihram, sebelum Nabi pakai ihram, sebelum Nabi niat ihram lah kan. Maksudnya pakai wangian di badan kita, bukan pakai di pakaian, pakai di badan. Dan ketika Nabi SAW dah tahlul, qabla an yatufa bil bait, sebelum Nabi SAW bertawaf di al-bait yang ada di Kaabah lah. Okey, sini maknanya minyak darirah ni minyak yang berkhasiat, dia wangi. Dia berkhasiat, mungkin dia jenis minyak angin macam tu kan. Minyak jerangau, minyak angin kan wangi kan, dia berangin, dia boleh menghilangkan angin dalam badan kita apa semua kan. Dia dibuat daripada pokok atau pokok jerangau tadi lah. Macam mana rupa bentuk pokok jerangau? Google lah tengok. Baik, kalau hadis yang lain tak ada dalam buku ni yang saya cuba cari tadi, antaranya disebut hukum lah, hukum fiqh. Maksud dia ditegah orang yang berihram untuk mewangikan pakaian dia, pakaian ihram dia sebelum ihram dan selepas ihram. Sebelum ihram dan selepas ihram tak boleh pakai wangian di ihram kita. Ini adalah mazhab maknanya Hanafi, Maliki, dan satu pendapat bagi mazhab Syafi'i, dan satu pendapat bagi mazhab Hanbali. Pendapat ini dipilih oleh Ajuri dan Ibn Baz, Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Antara dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi kata tentang orang yang pakai ihram, la yalbasu thawban masahu warsun wala za'faran. Jadi orang berihram tadi tidak boleh memakai pakaian yang disentuh dengan wangian. Ya. Itu dalil dia lah. Kemudian yang keduanya, bahawa kalau wangian kita pakai di badan dia akan hilang, tapi kalau pakai di pakaian dia akan kekal di pakaian lah. Sehingga kadang-kadang kalau kita basuh pun dia masih ada lagi di pakaian. Itu cerita dia lah. Baik, kembali kita pada peringatan terakhir dalam bab ini. Dia kata jerawat, atau dalam bahasa Arab jerawat atau bisul lah. Yang bisul kecil tu kan. Kadang-kadang orang kata bisul lada dan sebagainya. Bisul lada, kalau bisul lada bisul yang kecil tu, dia pedih, dia pedih. Pedih kecil tapi dia pedih. Ada dalam bahasa Arab dia disebut basrah atau busrah, adalah sejenis benjolan kecil terdiri daripada semacam zat panas dan tumbuh secara alami. Ya, bisul biasanya orang bisul ni darah dia kotor kan. Gitulah. Jadi nak cepat, kalau bisul tu dia dah masak kan, dia macam mana kita nak buat? Kita bekam je lah dia. Kita pam di situ, mana kita bekam, kita vacuum di situ, nanti dia keluar dia punya punat dia tu, insya-Allah sakit dia takkan sakit lah, dia hilang sakit. Gitu. Sebab dia punya punat tu lah. Dia punya punat kan panggil apa? Dia bertali kan, macam nanah, bentuk nanah tu, tapi dia liat benda tu. Itu yang menyebabkan sakit tadi. Vacuum, kita bekam, kita buang lah. Ketika dia dah masak lah, masuk gitu. Yang bernanah. Okey, dia kata biasanya menghinggapi suatu bahagian tubuh lah. Ya, kadang-kadang orang jadi kat punggung, kat belakang kan, bisul tadi. Kalau jerawat ni di belakang pun ada jerawat juga. Di muka, di belakang, di leher. Tu. Perlu ditunggu agar agak matang baru dipecahkan dan dikeluarkan isinya. Matang ni kita panggil masak lah kan. Dia menanah dah nampak kuning dah, macam dia lembut tu kan. Dia rasa gatal-gatal sikit tu, kita picit ataupun kita cucuk dengan jarum, pecahkan dia lah. Gitu. Kemudian dipicit keluar ataupun di vacuum keluar dengan alat bekam tu. Dia kata baru dipecahkan dan dikeluarkan isinya. Darirah mengandung khasiat untuk melakukan proses itu.
Maksudnya minyak darirah tu kan, dia mempercepatkan masaknya ataupun matangnya bisul ataupun jerawat itu. Ini. Di samping juga memberikan aroma yang wangi, ubat ini dapat mendinginkan panas jerawat. Oleh sebab itu penulis Al-Qanun menandaskan maksud mengatakanlah, tidak ada yang lebih aku utamakan untuk meredam panas daripada darirah yang dicampur dengan air mawar dan cuka. Dia boleh menghilangkan kepanasan tadi, dicampur minyak tadi dengan air mawar dan cuka. Disapu dia tadi. Dia cepat bagi masak atau matangkan bisul tadi lah. Habis tu pula. Kemudian tajuk yang seterusnya, kemudian dia kata petunjuk Nabi SAW dalam terapi inflamasi untuk bengkak lah, al-awram wal khurajat, bengkak dan bisul dengan ditusuk dan dipecahkan. Diriwayatkan daripada Ali bahawa dia menceritakan, radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang laki-laki untuk menjenguknya kerana punggungnya bengkak, yang ni belakangnya lah. Yang ni kita di sini bidhahrihi waram. Zahar ni belakang. Kalau bahasa Indonesia dia terjemah jadi punggung. Di belakang lah maksudnya. Kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, bengkak ini sudah bernanah. Beliau bersabda, pecahkan saja bahagian yang bengkak. Macam mana nak pecahkan yang ni? Dengan ditores ataupun dicucuk kan. Kalau kita macam biasa kita guna blade kan, pisau, macam pisau bedah. Kalau orang berbekam, kebiasaannya ada yang guna pisau dan ada yang guna jarum. Boleh belakang lah guna jarum ataupun pisau bedah tadi kan. Cuma kalau pisau ni kita agak ngilu, agak ngeri lah kalau guna pisau ni kan. Hatta saya sendiri pun tak berani untuk guna pisau. Biasanya pisau bedah lah kita beli kat farmasi ada jual. Pisau bedah tu untuk kita toreskan dia untuk jadikan itulah luka tadi kan. Mana gitu. Pakai jarum, tak apa, jarum yang ada pen tu kan. Pak, pen tu. Jadi mana ya? Pakai tu pun boleh. Jadi pecahkan saja bahagian yang bengkak dengan ditores ataupun dicucuk dengan jarum lah. Ali menceritakan, aku terus berada di situ hingga bengkaknya dibelah. Sementara Rasulullah SAW menyaksikannya. Okey. Tapi hadis ini dhaif lah. Hadis yang padanya terdapat seorang perawi yang lemah. Tapi dari sudut makna kita boleh terima lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW pernah memerintahkan seorang tabib untuk membedah perut seorang lelaki yang mengalami penyakit busung, bengkak perut dia. Ada yang bertanya, apakah pengobatan ini bisa berguna? Beliau bersabda, yang menurunkan penyakit tentu juga menurunkan ubatnya menurut kehendaknya. Okey, kita sini. Ini hadis lah. Inflamasi adalah tumbuhnya bengkak lah. Maksudnya bengkak ni adalah tumbuhnya sesuatu pada salah satu anggota tubuh kerana kelebihan zat tertentu secara tidak wajar, sehingga terkumpul dan terlihat. Jadi bengkak kan, bengkak. Itu terjadi pada banyak kasus penyakit, banyak kes lah, banyak jenis penyakit. Kandungannya sendiri bisa terdiri daripada 4 unsur yang ada, termasuk air dan udara. Kan? Air dan udara. Kalau pembengkakan itu menumpuk, disebut juga dengan bisul, dia kata. Setiap inflamasi atau pembengkak panas berubah menjadi salah satu daripada 3 bentuk. Yang bengkak tadi dia akan berubah jadi sama ada satu daripada 3 bentuk. Sama ada dia gempes, dia akan surut. Bengkak tu nanti sama ada dia akan surut. Kan? Yang keduanya dia menjadi padat berisi nanah.
kan? Ha, mereka nanah kita kena pecahkan, kita kena keluarkan, ataupun dia akan berubah menjadi keras. Jadi keras. Ya? Ha, kematu dia kata. Kalau energinya kuat, isi bengkak itu akan teratasi sehingga menjadi kempis. Dia akan surut balik. Kalau tenaga dia kuat. Itu antibody dia kuat. Itu adalah yang terbaik pada kasus penyakit bengkak lah. Jadi disurut kan. Disurut balik. Kalau energinya tidak kuat, isi bengkak hanya menjadi matang sehingga menjadi padat bernanah. Harus yang ini mesti segera ditusuk untuk mengeluarkan nanah tersebut. Jangan biarkan dia. Jangan biarkan nanah tu dalam tu. Maka kita tusuk, kita picik keluar nanah dia, buang. Ataupun vacuum dia tadi. Kalau energinya lebih kecil lagi, biasanya justru menjadi matang sekali dan mengeras sehingga sulit untuk ditusuk guna dikeluarkan isinya. Dia jadi keras dan kematu tu kan. Kemudian dia kata dikhawatirkan bahagian tubuh yang bersangkutan akan membusuk kerana penyakit terlalu lama mengendap. Maksudnya berada di situlah, kan? Sehingga dihajatkan penanganan tenaga medis dengan cara dibedah atau cara lainnya demi mengeluarkan zat berbahaya yang membusuk dan dapat merosak organ bersangkutan. Penyakit ni kan, dalam pembedahan kena ada pembedahan kan. Betul, ada doktor bedah dan sebagainya kan. Gitu. Pembedahan memiliki dua keuntungan. Pertama, bisa dikeluarkannya zat berbahaya yang sudah membusuk dari dalam tubuh. Itu keuntungan yang pertama lah. Alhamdulillah. Kedua, mencegah berkumpulnya zat-zat berbahaya lain yang dapat menguatkan penyakit. Ini keuntungan, kelebihan buat pembedahan lah. Alhamdulillah. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis bahawa Nabi SAW pernah memerintahkan seorang tabib untuk membedah perut seorang lelaki yang mengalami penyakit busung, bengkak perut tadi kan. Maka arti busung di sini dia kata wal jawa. Al jawa yuqalu ala ma'anin. Maksudnya perkataan Jawa, kalau terjemahlah bahasa Arab ni al jawa tu lah. Bukan bahasa Jawi, bukan bahasa Jawa. Perkataan tu dia kata ni. Al jawa. Kan di sini disebut Al-Jawa. Al-Jawa. Kan dia kata minha di antaranya al-ma'ul muntin, air yang membusuk lah. Yahdusun anhu al-istisqa, yang boleh menyebabkan penyakit dahaga yang amat sangat. Dia kata dalam perut akibat kelaparan. Tapi terjemah ni al-istisqa ni masa rasa nak minum sampai perut jadi busung. Air dia tak keluar. Kan? Begitu. Baik, kalangan medis sendiri berbeza pendapat tentang pembedahan kasus penyakit busung ini, kes penyakit busung ni lah. Sebahagian kalangan melarangnya kerana berbahaya dan sangat tidak aman. Sebahagian lainnya menandaskan membolehkannya. Menandaskan mengatakanlah membolehkannya. Bahkan berani mengatakan bahawa itulah satu-satunya cara penyembuhannya. Namun yang demikian itu menurut mereka berlaku untuk kasus busung parah. Teruk sangat ni. Yahdikumullah bismillahirrahmanirrahim. Kerana busung itu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ada 3 macam. Yang pertama busung gendang. Perut dia bergendang kan. Yang pembusungan pada bahagian perut akibat angin. Bunyi tepuk kan. Bunyi macam bunyi gendang. Bila perut dipukul akan menimbulkan suara mirip suara gendang. Yang kedua, busung daging, yakni yang diiringi dengan pertumbuhan daging tubuh disertai kelenjar khusus yang menyebar bersama aliran darah di seluruh tubuh badan. Jenis yang satu ini lebih parah daripada jenis yang pertama.
Jenis lain adalah busung botol, dia kata, yakni dengan munculnya unsur busuk pada bahagian dasar perut yang saat bergerak terdengar seperti suara gemericik air yang dalam botol. Bunyi macam air dalam botol lah. Kan tu. Bila dia jalan tu, bunyi air bergolak dalam perut. Kan? Jenis inilah yang paling parah menurut majoriti kalangan medis, ahli perubatan lah. Sebagian kalangan berpendapat yang paling parah adalah busung daging, rasa sakitnya yang menyebar ke seluruh tubuh. Ni penyakit pelik-pelik dia. Di antara kiat ni cara lah. Kiat ni cara, kefiat. Terapi busung botol ini adalah mengeluarkan cairan itu dengan pembedahan. Dikeluarkan dengan cara membedah. Caranya mirip dengan bedah urat untuk mengeluarkan darah kotor. Cara dia macam tu, macam dia buat apa? Dia buat faslu kan. Faslu tu kan dia pun ikat dekat kaki tu kan. Lepas tu cucuk jarum kat mana urat timbul tu. Maka urat darah tu dia akan keluar ikut jarum tu lah. Nitis dalam bekas pertahan tu kan. Dia buat al-faslu. Teknik al-fasl. Ya, dia keluarkan darah daripada dalam urat. Itu. Tapi itu tidak terbaik daripada bekam lah. Bekam lagi baik lah. Ya. Akan tetapi cara ini berisiko, dia kata. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau hadis ini sahih, maka bisa menjadi dalil dibolehkannya membelah perut untuk mengobati busung tersebut. Wallahu a'lam. Tapi kita bahas ini adalah dia serat dia dhaif lah. Tapi sekarang ni kita kata teknologi perubatan cukup hebat kan. Dia panggil perkembangan kehidupan manusia yang menemui pelbagai cara-cara perubatan yang hebat-hebat, yang canggih-canggih kan. Allah Ta'ala buka jalan manusia mengikut tajribah mereka, mengikut dia panggil pengalaman, pembelajaran mereka, hasil kajian mereka, berbagai-bagai eksperimen yang mereka lakukan. Maka dia dapat mengatasi berbagai penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mudah, dan dapat menyelesaikannya dengan baik lah. Terutamanya pembedahan kan, macam-macam pembedahan kan. Dan ada setiap bidang pembedahan tu ada doktor pakar dia sendiri. Ada pakar bedah otak, ada pakar bedah hati kan, jantung, buah pinggang, urat, pakar saraf kan, pakar bedah urat pun ada, pakar urat pun ada kan. Jadi masing-masing tajribah pelajaran yang mereka belajar kan, eksperimen yang berbagai-bagai kan, sehingga mereka berjaya lah. Maksudnya panggil perkembangan tamadun perubatan yang cukup hebat lah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia hidup ni begitulah, dia kemajuan kan, kemajuan. Jadi begitu. Kemudian kita masuklah fasa petunjuk Nabi SAW dalam mengobati penyakit melalui terapi jiwa dan pembinaan mental. Okey, ubat penyakit melalui terapi jiwa. Ni pun satu-satu cara berubat juga. Kan? Bagi semangat, bagi orang motivasi pada orang sakit tadi kan. Dia antara boleh penyebab menjadi cepat sembuh orang sakit tadi. Dan pembinaan mental. Okey? Jiwa dia tenang. Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahawa dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhaltum 'ala al-maridhi." Apabila kamu masuk menemui orang sakit, fanafisu lahu fil ajal, fa inna dhalika la yuraddu shay'an wa huwa yutayyibu nafs al-maridhi. Bila kalian menjenguk orang sakit, hiburkanlah dia dalam menghadapi takdir. Itu memang tidak akan menolak sesuatu, tetapi akan bisa memperbaiki kondisi jiwa si sakit. Hadis ini walaupun dhaif ya, tapi dari sudut makna dia insya-Allah sahih, sebab kita melalui tajribah. Ya. Tajribah maksudnya pengalaman kita,
Kalau kita sendiri sakit kan, ya ada kawan-kawan ziarah, kawan-kawan datang doakan, bagi semangat, sembang. Jadi kita rasa macam ada kekuatan. Kita rasa dah kurang sikit kan. Yang baring itu kita boleh makin duduk bersandar, boleh sembang, boleh melawak gurau kan. Gitu. Hadis ini mengandung sebuah etika yang mulia sekali. Terhitung cara terapi yang terbaik pula, iaitu membimbing kepada kondisi yang biasa memperbaiki jiwa si sakit. Jadi orang sakit rasa seronok. Jadi keseronokan itu akan menambahkan kesihatan dia, jiwa dia sihat, kuat, dan tubuh dia pun akan ikut serta lah, insya-Allah. Misalnya dengan ucapan yang secara alami bisa memperkuat jiwa, memperkuat kejiwaan. Kan biasa cakap yang baik, semangat je kan. Cakap semangat, kau dia lain lah, jiwa seronok. Membangkitkan stamina, bahkan juga merangsang panas tubuh secara wajar sehingga bisa membantu mengusir penyakit atau setidaknya meringankan penyakit tersebut. Itulah target maksimal yang biasa diinginkan oleh seorang tenaga medis. Maknanya orang yang jadi doktor, ahli perubatan ni, dia penting dia nak tengok pesakit tu sihat. Macam mana cara dia nak akan buat macam-macam. Dia akan guna macam-macam cara supaya pesakit tadi akan jadi nampak sihat. Jadi dia pun rasa puas. Kalau dia tak dapat nak cuba bantu pesakit tu semakin sihat, dia rasa macam rasa macam tak seronok lah. Kan? Rasa macam tak seronok. Gitu. Maknanya bila pesakit sihat, dia rasa, doktor sendiri dia rasa seronok. Dia nak tengok orang sihat. Sebab tu dia suruh kita makan ubat macam-macam kan. Dia bagi kita makan ubat tu, tengok kalau tak sihat, pergi pula sekian bulan kan, ambil ubat ni pula makan. Kalau tak mau juga kan, dia suruh kita berpantang benda ni tak boleh makan, benda tak boleh makan, benda ni kurangkan makan yang ini, kurangkan makan yang ini kan. Sebab dia nak pesakit dia tadi supaya sihat kan. Sihat begitu. Bukan dia benci kepada, sebenarnya hakikat bukan doktor benci kepada kita. Tapi kadang-kadang kita ni cepat panas telinga kan. Doktor marah-marah sikit pun, yalah, kita dah tak tahan lah, kita nak menjawab balik lah kan. Gitu. Lepas tu dia doktor ni nak kita jadi elok, sihat lah. Kita faham lah tu. Baik. Kemudian menghibur jiwa orang sakit dan memperbaiki mental serta menyebutkan kepada dirinya hal-hal yang menimbulkan kegembiraan mempunyai pengaruh luar biasa dalam penyembuhan sakitnya atau setidaknya meringankannya. Kerana roh dan energi tubuh semakin kuat dengan hiburan tersebut. Okey. Sehingga tubuh secara alami akan dapat mengusir unsur berbahaya pada diri sendiri. Masyarakat seringkali menyaksikan sebagai orang sakit yang membaik stamina-nya. Ini kita selalu lihat kan. So tengok kawan-kawan kita yang sakit ataupun kita sendiri lah yang mengalami sakit kan. Kawan kita jumpa kita, dia doa, dia bagi semangat pada kita jadi lain, seronok kan. Jadi kerana apa? Kerana dijenguk oleh orang-orang yang dicintai dan dimuliakannya, kawan-kawan dia, keluarga dia kan, guru dia, anak murid dia. Dengan melihat, mengobrol dan bergurau. Gurau, berlawak kan. Melawak, bergurau. Bukan berlawak bahasa Thailand, bahasa Kelantan tu berlawak menipu kan. Malah ni bergurau senang, orang Kedah kata melawak, bergurau lah dengan mereka. Kondisinya menjadi lebih baik kan. Gitu. Itulah salah satu manfaat mengunjungi orang sakit yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan si sakit tadilah. Kerana mengunjungi orang sakit itu memiliki 4 keuntungan. Ada 4 keuntungan boleh ziarah orang sakit ni. Tapi ada sakit yang tak boleh ziarah kan. Macam sakit COVID-19 tu kan, tak boleh nak ziarah. Bukan dekat tak boleh ziarah, tak boleh keluar rumah. Kita berapa lama mula-mula dulu kan.
tak boleh keluar rumah. Sampai akhirnya masjid pun ditutup, tak boleh solat. Berapa jumpa kali, berapa lama kita tak sembahyang Jumaat kan? Solat Jumaat dah tak boleh. Gitu. Itu maknanya itu ujian, musibah lah, musibah daripada Tuhan. Sebenarnya itulah dia, dosa-dosa banyak sangat dalam muka bumi ni. Banyak dosa atas muka bumi. Maksud dia apa dia? Ini maknanya kemarahan, kemurkaan Allah untuk orang yang berdosa, dan ujian. Ujian pahala untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kan? Dia panggil serampang dua mata lah. Serampang dua mata untuk orang yang beriman, bertakwa, ada ujian meningkatkan pahala daripada Allah Ta'ala. Sakit tu kan. Tapi untuk ahli maksiat, untuk golongan-golongan liberal, puak-puak ni kan, apa lagi, puak-puak, yalah, yang ni yang terlempak, yang berluasan ni, golongan-golongan ni lah ni, LGBT lah, apalah kan, manusia-manusia yang dilaknati oleh Allah Ta'ala ni kan, dia panggil lawan Tuhan, lawan hukum Tuhan semua tadi. Jadikan dia sebagai bala kepada mereka. Sebelum bala akhirat, bala dunia dulu. Tapi kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala maha menerima taubat. Baik, dia dapat keuntungan tadi. Yang keuntungan untuk si sakit, kan, dia rasa lega, dia rasa seronok. Kedua, keuntungan untuk orang yang menjenguk, orang yang melawat, dia akan dapat pahala kan. Malaikat doakan dia. Dia tu berjalan di kebun dalam syurga. Pergi ziarah orang sakit ni adalah berjalan dalam jalan di antara kebun syurga. Dan kita berada di kebun syurga sehinggalah kita pulang ke rumah kita. Itu kelebihan menziarahi orang sakit. Ya. Keempat, keuntungan untuk masyarakat umum. Telah dijelaskan sebelumnya bahawa di antara petunjuk Nabi SAW adalah bahawa beliau biasanya menanyakan si sakit apa yang dikeluhkannya, bagaimana kondisinya sekarang, keadaan dia lah. Beliau juga menyatakan apa yang ingin dimakannya, akan tanya. Jadi kita ni kalau jumpa kawan kita yang sakit, kita akan tanya kan, kamu rasa nak makan apa, beritahu lah. Apa teringin nak makan? Orang sakit ni dia teringin makan macam-macam kan. Sekejap teringin nak makan mi goreng mamak, sekejap nak makan tom yum, sekejap nak makan tu, nak makan ni, rasa macam-macam nak makan. Tapi bila kita bawa depan dia, dia ambil bau ya, kena satu sudu dia dah tak boleh nak telan dah. Yang habiskan siapa? Yang habiskannya orang jaga dia lah. Alhamdulillah lah maksudnya kan, rezeki orang jaga. Orang sakit tak makan kan. Dia sebut teringin dia, di lidah dia tu, maknanya di mulut dia teringin nak makan. Teringin nak makan tu, teringin nak makan ni kan. Ada benda yang tak boleh makan, yang tak boleh dia makan waktu tu, dia teringin juga. Tengah sakit teruk nak makan durian kan, macam mana? Kan, nak makan musang ging lah apalah. Baik. Kemudian keuntungan untuk keluarga si sakit lah. Dia dapat pahala, jaga dia, sabar kan. Keempat, keuntungan untuk masyarakat umum. Masyarakat umum. Masyarakat umum ni dari sudut apa ya keuntungan untuk masyarakat umum ni? Kan, iaitu mereka mendoakannya dan dia dapat pahala dengan doa untuk dia, dan mereka mengaminkan untuk kaum begitu. Tengok. Telah dijelaskan sebelumnya bahawa di antara petunjuk Nabi SAW adalah bahawa beliau biasanya menanyakan si sakit apa yang dikeluhkannya. Lagi satu saya rasa nampak keuntungan untuk masyarakat umum dia, ada bidang pekerjaan untuk jaga orang sakit, betul tak? Untuk masyarakat umum lah ada bidang pekerjaan. Setengah orang dia upah orang untuk datang mandikan mak dia, mandikan ayah dia kalau dia tak larat, kan? Mana itu dia keuntungan daripada berbagai sudut. Dan kita boleh fikir lah, banyak lah. Baik. Jadi beliau menyatakan apa yang dimakannya, lalu letakkan tangan beliau di atas keningnya dan di atas dahinya lah. Letak tangan di atas dahi orang sakit tadi. Terkadang juga meletakkan di atas dadanya, mendoakannya serta memberikan resepi obat apa kiranya yang bisa membantu kesembuhannya. Sekarang ni macam-macam kan cara perubatan atau penyakit kanser ke apa kan, macam-macam orang cerita ubat tu, ubat ni kan. Ada cerita dengan berpuasa,
Ada cerita dengan kita menjaga makanan. Betul lah, jaga makanan kan. Sebab bila perut kita ni rumah bagi penyakit, kan? Sebab apa? Sebab masuk dalam perut kita segala-gala macam, segala macam yang berpengawet, yang tak berpengawet, macam. Terutamanya makanan-makanan fast food ni kan, makanan-makanan segera ni, kalau yalah kita tak boleh tinggalkan. Tapi benda tu memanglah sedapnya. Sebab kata Maggi tak sedap? Maggi kan, semua orang kata Maggi sedap, tapi janganlah makan setiap hari, kan? Datang mudarat pula. Itu juga teh tarik. Teh tarik siapa kata tak sedap? Sangat sedap lah, kan? Macam-macam minuman lagi kan, minuman yang bergas dan sebagainya, Coke lah, apa lagi, Pepsi lah, macam-macam, kan? Jadi ada doktor yang diperpakar dalam bahagian pemakanan ni, dia berbagi nasihat macam-macam, kan? Nasihat tu, nasihat ni kan, jaga makanan ni. Bukan tak boleh makan, tapi tidak boleh berlebihan, kan? Bila berlebihan, apa pun akan memudaratkan lah, begitu. Tapi kalau ada benda yang patut kita tinggal lah. Contohnya gula, kan? Gula yang kita makan tu sebenarnya dia masuk chemical dan sebagainya, bahan pemutih, kan? Klorok dia tutup. Jadi semua tu memudaratkan badan kita dalam tempoh jangka masa yang panjang ataupun jangka masa pendek, kan? Macam-macam penyakit yang kita alami hari ni. Nampak macam mana? Proses tu kita sendiri yang buat, kan? Kita sendiri yang pilih, kan? Gitu. Baik. Terkadang beliau berwuduk dan memercikkan air wuduknya ke tubuh si sakit. Terkadang beliau SAW mengucapkan doa, la ba'sa tahurun insya-Allah taala, tidak mengapa, mudah-mudahan yang menjadi pelebur dosa, insya-Allah. Jadi maknanya kita kalau kita sakit di dunia ni, di sana mudah-mudahan tak kena, sebab kita dah kena di dunia. Yang bimbangnya orang tak sakit langsung ni, kan? Tak nak kena sakit urat, pening kepala pun tak pernah. Risaulah. Gitu. Jadi apa yang kita kadang-kadang ialah sakit tu kita dah kena di dunia, kena sakit, kan? Dia kena dunia, akhirat insya-Allah tak kena, sebab akhirat tu lebih teruk, kan? Asyaddu anka, lebih teruk, lebih berat di akhirat sakit dia. Di dunia ni tak apa, dunia, kan? Gitu. Dia tahur, insya-Allah dia mencuci dosa kita. Sakit tu cuci dosa. Sakit sekarang kita ada penyakit influenza A lah, macam-macam lah, kan? Bila katakan ramai orang demam sekarang ni, rumah ke rumah kita telefon, saudara mara kita demam, kawan-kawan kita demam. Saya sendiri batuk, kan? Dah seminggu lebih dah. Hari ni pun ada rasa kurang sikit lah. Memang batuk tak ada, cuma suara masih lagi tersekat-sekat, kan? Jadi itulah, insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma afina fi badanina wa fi asma'ina wa fi absarina. Jadi kita berdoalah supaya Allah Ta'ala beri kepada kita al-afiyah, kesihatan yang baiklah, supaya kita boleh memperbanyakkan ibadat kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan kepadanya. Dan moga-moga apa yang kita rasa daripada kesakitan dan kepayahan, kesempitan ini, dia jadi pelebur lah bagi dosa-dosa kita, kan? Dosa kita yang banyak ni yang kita tak sedar. Kita sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Nasallallahu al-afiyah. Baik, semua itu dilakukan, beliau lakukan untuk menunjukkan betapa besarnya sikap lembut beliau SAW kepada orang sakit. Betapa baik sikap beliau dan perhatian beliau terhadapnya SAW. Kita masuk pula berkenaan pasal petunjuknya Nabi SAW dalam mengobati. Amin. Jazakallahu khair Syekh Tukiran, barakallahu fiik. Allah, hantu lupa lah hantu punya permintaan. Terlupa. Tengok Tukiran baru teringat. Masya Allah, saya afwan, insya-Allah. Ni dah seminggu lebih lah macam ni, kan? Tapi sebelum ni agak teruk lah, tapi alhamdulillah dah makin baik lah. Cuma tak berani nak cakap kuat-kuat, kan? Nak tekan suara tu tak berani lah. Sebab yalah kita masih dalam maknanya proses mensihatkan diri, insya-Allah. Gitu. Baik. Pasal petunjuk Nabi SAW dalam mengobati penyakit dengan obat-obatan dan makanan yang terbiasa dikonsumsi. Jadi kalau dikonsumsi maksudnya biasa kita makan lah, kan? Biasa kita makan ubat-ubat. Biasa kita biasa makan
Bukan sebaliknya ubat kita makan ubat yang tak biasa kita makan kan. Kita makan ubat yang kita biasa makan. Kita biasa makan Panadol je lah kan, atau paracetamol kan. Panadol, paracetamol, lagi apa lagi. Okay? Kalau ubat batuk kan, ubat wood ke apa ke kan, batuk Brecol ke apa kan, gitu. Nah, dia kata ini termasuk formula medis yang penting yang dan paling bermanfaat. Macam ubat makan apa yang kita biasa makan. Kalau seorang tenaga medis melakukan kesalahan dalam hal ini, akan membahayakan si sakit tanpa ia sedar. Ya. Meskipun dia mengira akan berguna bagi pasien, bagi pesakit itu. Si doktor tidak boleh menggunakan alternatif ubat lain dari buku standar ilmu kedokteran. Dia belajar tu ialah ubat tu. Yang melakukan itu hanyalah seorang doktor yang tidak bijak. Dia kata. Kerana relevansi ubat dan makanan terhadap tubuh pasien bergantung pula dengan kebiasaan dan kesiapan tubuhnya menerima ubat dan makanan tersebut. Kan ada ubat kita biasa makan ubat ni kan. Jadi kita tukar ubat lain, makan ubat lain jadi bekak-bekak sana, bekak sini. Kan? Gatal sana, gatal sini. Ubat dia tak sesuai ubat. Sebab tu doktor mesti nak tanya kita kan. Allergic ubat tak? Kita ambil ubat tu, allergic ubat tak? Dia pun risau juga nanti kita makan ubat jadi mata jadi bengkak ke. Kan bibir bengkak ke. Kan ataupun jadi apa telinga menanah ke, mata merah ke dan sebagainya. Baik. Masyarakat Badui pesisir Badui, masyarakat Badui lah, masyarakat Badui ataupun masyarakat pinggiran bandar. Badui pedalaman. Pesisir pinggiran bandar lah yang dan yang lainnya tidak merasakan manjurnya ubat seperti Liniver. Ni kalau dalam bahasa ada panggil apa? Dalam bahasa ada panggil dia panggil Linufar. Okay? Tadi ada minta puan kita tadi dicarikan. Kalau buku dalam bahasa Melayu dia panggil teratai air. Pokok teratai air. Ni. Okey. So, jadikan pokok teratai ini sebagai ubat ya. Ataupun air mawar segar atau yang sudah dimasak. Jadi ubat-ubat macam ni tak sesuai untuk orang Badui. Kerana secara alami memang ubat itu tidak berpengaruh pada tubuh mereka. Makanlah macam mana pun, minta jadi apa. Tak ada azab apa kan. Banyak sebahagian kita lah. Dia telan habatus soda kan, sekali telan segenggam. Satu genggam kapsul tu macam telan kacang. Kacang tak telan, makan kunyah kan. Macam dia makan kacang tapi dia tak kunyah. Dia letak dalam mulut dia satu genggam habatus soda tadi ada apa? Yang dalam kapsul tu kan. Telan minum air. Telan. Segenggam. Tak ada apa-apa pun. Okey je. Kalau orang tak biasa, kena 2 biji pun dah. Mata dah merah. Rasa panas telinga kan. Tak biasa. Jadi ada orang, dia sesuai dengan dia macam ni. Ada orang tak kisah pun. Telan. Saya dulu pernah minum habatus soda. Saya minum dalam botol itu ya. Kan? Ada botol saya teguk gitu ya. Kan? Teguk. Saya ingat kalau teguk tu mungkin 3 sudu besar, 4 sudu besar minum. Tak ada apa. Tapi akhirnya rasa kaki kita ni rasa macam berminyak. Minyak habatus soda tadi kan. Sampai di kaki kita rasa bila kita urut kaki kita rasa macam minyak air kaki ni. Ya. Kan dia macam minum minyak habatus soda. Ni cerita kan belas-belas tahun yang lalu lah. Tapi sekarang sekali makan 3 biji, 2 biji gitu kan. Kita pun kalau ingat kan, tak ingat tak makan. Habatus soda tadi kan. Baguslah. Baik. Bahkan kebanyakan ubat-ubatan penduduk kota dan orang-orang yang biasa hidup makmur tidak bermanfaat buat mereka. Hal itu terbukti secara nyata. Jelas kan? Jelas. Sebagian orang macam ni. Tak sama. Tubuh badan kita dalam penerima ubat tak serupa lah. Sekarang orang Panadol kena 2 biji dah boleh berjalan dah. Semua kena Panadol 3 kali telan, 3 kali pagi, tengah hari, malam baru rasa nak kebah kan, baru rasa nak berpeluh. Macam itulah. Siapa saja yang mencermati apa yang kami sebutkan, yakni tentang terapi ala Nabi, dia start dah. Pasti akan melihat semuanya relevan dengan kebiasaan setiap pasien, setiap pesakit
dengan negeri asalnya serta lingkungan di mana ia tumbuh. Kan? Yang duduk kat mana kan? Macam saya pernah cerita lah. Kan? Kita ni biasa makan ikan. Jadi kita ni orang Melayu, kita makan, kebiasaan kita makan ikan lauk lah. Ikan kita jadikan dia sebagai lauk kita. Ini masak daripada ikan. Tapi kalau orang sebelah Afghanistan, sebelah utara Pakistan semua, dia pun biasa makan daging. Daging. Ikan ni sangat ataupun amat jarang mereka temu ataupun jumpa lah. Ikan dalam bahasa Urdu dia panggil michli. Saya ingat perkataan Urdu ikan maknanya michli. Saya duduk di sana, saya juga pernah lah rajin. Tak rajin jugalah, kadang-kadang rasa nak pergi makan ikan. Saya pergi dekat fishery, tempat naik ikan tu, saya belilah ikan murah sebab tak makan ikan pun. Ikan kembung segar-segar murah, masya-Allah ikan. Jadi gitu. Tapi nak ceritanya di sini beza kita. Kan? Bila kita makan ikan, kita tak rasa panas apa, tak ada peluh-peluh apa. Ikan goreng biasa je, letak garam kunyitnya. Tetapi kalau budak Afghan, budak daripada Afghanistan yang datang belajar tempat kita sekali, budak musim sejuk, kan? Kita goreng ikan, kita makan ikan, kita goreng, kita bagi dekat dia makan juga. Berpeluh-peluh dia makan ikan. Peluh-peluh makan ikan. Padahal kita tak ada apa-apa pun, sebab kita dah biasa makan ikan, tak ada apa bagi kita. Begitu juga mereka dah biasa sangat makan daging kan. Kita kalau makan daging panas, mungkin berpeluh. Macam makan kambing apa kan. Dia orang tak ada apa-apa, dah biasa lah. Nanti contoh di sini, ya kan? Contoh di sini. Kerana badan tu dah biasa dengan satu tu, biasa dia. Kalau kita tak biasa, dia jadi pelik lah. Kan? Badan kita dia terkejut. Dia tak boleh nak baca. Dia lambat nak baca di tag, dia terkejut. Itu. Apa dia masuk dalam aku ni, dia kata. Baik. Ini merupakan formula penting berkaitan dengan dasar-dasar pengobatan yang harus dicermati. Kalangan ahli medis terkemuka telah secara tegas, ni kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, di kurun yang ke-8 dulu ni, dia kata ni. Kita kurun yang ke-15. Okey, kurun ke-8 Hijri lah. Bahkan seorang tabib Arab, malah mungkin tabib terbaik bangsa Arab, Harith bin Kaladah, tak ubahnya seperti Hippocrates di tengah bangsanya. Harith bin Kaladah ni orang hebat dalam perubatan Arab. Dia menegaskan pencegahan adalah inti pengobatan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ini kita selalu dengar kan. Maksudnya berjaga-jaga lebih baik daripada berubat. Hati-hati. Makan bukan tak boleh. Makan sikit-sikit. Kan? Kita hantam teruk-teruk, memanglah. Lambung adalah rumah penyakit. Yang ni lambung diterima dalam bahasa perut. Indonesia tu lambung, perut. Jadi belakang dia panggil punggung, perut dia panggil lambung. Jadi al-ma'idatu baitud da'i. Perut itu adalah rumah bagi penyakit. Jadi apa jenis penyakit yang kena pada kita, doktor akan tanya makan apa mari makan apa, biasa makan apa. Dia cek pada pemakanan kita. Kolesterol dalam badan pun mai pada makanan juga. Gula yang tinggi dalam badan, dalam darah pun mai pada makanan juga. Gula, kolesterol, apa lagi? Itu yang menjadi dia panggil apa? Masalah besar kan? Masalah besar. Sehingga dia menyebabkan penyakit 3 serangkai yang ditakuti itu kan. Takut pun takut juga, tapi tak kisah pun. Itulah dia. Dia kata, biasakanlah tubuh itu mengonsumsi yang biasa dikonsumsinya. Makanlah biasa apa yang kita biasa makan. Dalam riwayat lain disebutkan puasa adalah ubat. Yang dimaksud dengan puasa ini adalah menahan diri untuk tidak makan, yakni lapar. Puasa merupakan pengubatan terbaik dalam penyembuhan penyakit lambung, bahkan lebih baik daripada terapi melalui ubat pencahar. Pencahar ni buat apa? Ubat pelawas. Kan? Maksud kita semelit, kita makan ubat pencahar ni, dia mana dia keluarkan habis. Julap kan. Kalau kondisi lambung tidak terlalu penuh,
Tidak terlalu banyak campuran zat makanan yang saling berlawanan sehingga menimbulkan gejolak. Di situ dia. Baik. Arti lambung adalah rumah penyakit, yakni bahawa lambung, perut itu adalah organ tubuh yang mengandungi saraf. Memiliki rongga menyerupai buah labu, terdiri daripada 3 lapisan yang tersusun dari tulang muda kecil. Tulang muda kecil sekali berisi saraf yang disebut iga, lalu dilapisi oleh daging dan babat. Salah satu lapisannya panjang dan lapisan lain lebar, sementara lapisan ketiga berupa organ asli. Mulut perut lebih menyerupai saraf, sementara dasarnya lebih didominasi daging. Bahagian dalamnya mengandung semacam fiber. Letak lambung ini perut terkurung di tengah perut, namun lebih condong ke kanan sedikit. Lambung memang diciptakan seperti itu kerana satu alasan yang amat mendalam daripada Allah yang Maha Mencipta dan Maha Bijaksana. Lambung adalah rumah penyakit. Selain dikenal, ini perutlah, sebagai organ pencernaan dan metabolisme pertama, dalam organ inilah semua makanan diproses menjadi matang, baru kemudian disalurkan ke liver dan usus. Dari lambung masih terisi ampas makanan yang belum bisa dicerna secara sempurna. Bisa jadi kerana unsur gizi yang terlalu banyak atau kerana kualitas makanan yang buruk. Kan? Makanan fruktosa, makan tepung apa semua tadi kan. Yang tidak baik untuk tubuh kita, di antara tepung lah. Makanan dibuat daripada tepung-tepung ni kan. Roti, kek lah apalah. Ni. Dia jadi lemak. Atau kerana cara makan yang tidak teratur. Bisa juga kerana seluruh faktor tersebut yang tergabung menjadi satu. Sebahagian di antara faktor tersebut seringkali tidak bisa dihindarkan oleh manusia, sehingga lambung betul-betul menjadi rumah penyakit. Seolah-olah ini merupakan anjuran agar mengurangi makanan. Kurangkan makan kan waktu malam tu kan. Tapi itulah dia nafsu makan ni kan. Macam tu dia. Mencegah nafsu dari syahwat serta memelihara tubuh dari kelebihan serat yang tidak berguna. Kemudian dia kata ada pun secara hukum kebiasaan, kerana kebiasaan itu ibarat tabiat bagi manusia. Oleh sebab itu dikatakan kebiasaan adalah watak kedua. Biasa kan, biasa. Kebiasaan berpengaruh pada besar pada tubuh manusia. Sebab dia biasa macam tu, dia akan bertulisan macam tu. Sehingga satu orang sahaja bila dianalogikan dengan beberapa bentuk tubuh dengan beberapa macam kebiasaan, tentunya orientasinya juga berbeza-beza. Meskipun misalnya tubuh-tubuh itu memiliki kesamaan pada sebahagian hal. Contohnya adalah 3 jenis tubuh yang memiliki metabolisme panas di masa remaja. Yang pertama, terbiasa mengonsumsi makanan yang panas masa remaja dia. Yang kedua, terbiasa mengonsumsi makanan-makanan sejuk. Suka minum ais. Segala benda sejuk lah. Yang ketiga, terbiasa mengonsumsi makanan-makanan yang bersuhu sedang. Tubuh pertama bila mengonsumsi madu misalnya tidak berpengaruh buruk, sebab dia biasa makan benda yang panas. Madu tu dalam sebab dia panas. Tubuh kedua bila dia makan madu mungkin mengalami gangguan. Sementara tubuh ketiga bila makan madu hanya sedikit mengalami gangguan. Kebiasaan adalah pilar. Kebiasaan ni maksud rukun lah. Kebiasaan adalah rukun penting dalam menjaga kesihatan. Kebiasaan kita macam mana? Tengok, cek. Sekarang kan, dia suka minum kopi panas ke apa. Dan juga menyembuhkan penyakit. Oleh sebab itu, terapi kenabian ini dihadirkan sebagai bahagian dari kebiasaan itu. Dalam permanfaatan makanan dan ubat-ubatan atau yang lainnya. Inilah dia apa yang kita dapat baca malam ni daripada terjemahan kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kitabnya. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bacaan petunjuk Nabi SAW dalam memberi makan orang sakit dengan menghidangkan makanan yang paling lembut yang biasa dimakan. InsyaAllah. Ini untuk orang jaga orang sakit pula lah. Kan? Penjagaan bagi orang sakit. Jadi jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.